واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد. Daripada Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu ta'ala anhu, bahawa baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, tabassumuka fi wajhi akhika laka sadaqah, wa amruka bil ma'ruf wa nahyuka 'anil munkari sadaqah, wa irsyaduka ar-rajula fi ardi ad-dalali laka sadaqah, wa imatatuka al-hajara wasyauka wal-azma 'anit tariq laka sadaqah. Maksudnya, kamu senyum kepada saudaramu adalah sedekah. Kamu melaksanakan amal ma'ruf dan nahi munkar adalah sedekah. Kamu menunjuki seseorang yang sesat adalah sedekah. Dan kamu membuang batu, duri dan tulang dari jalan adalah sedekah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab Al-Adabul Mufrad pada muka surat 298 dan nombor hadis 894, dan juga diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi dalam sunannya jilid yang keempat pada muka surat 339 sehingga 340 dan nombor hadis 1961. Manaqib sifat Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu ta'ala anhu. Abu Dzar Al-Ghifari seorang yang zuhud lagi masyhur. Ulama telah berselisih pendapat berhubung dengan namanya dan anaknya. Paling masyhur ialah Jundub bin Janadah bin Sakan dan dikatakan bin Abdullah. Ada yang menyebut namanya Barbar. Nama ibunya ialah Ramlah binti Waqi'ah, juga daripada Ghifar, yakni kabilah Ghifar. Beliau meninggal keseorangan di Rabzah pada tahun 31 Hijrah. Ada pendapat mengatakan selepas itu dikatakan Abdullah bin Mas'ud solat jenazah ke atasnya. Abu Dzar, sahabat yang meriwayatkan hadis ini, merupakan di antara sahabat yang mempunyai kehidupan yang amat menarik untuk kita contohi. Di antaranya ialah kesungguhan Abu Dzar dalam menuntut ilmu. Dan beliau apabila mendengar Nabi SAW diutuskan di kota Makkah, maka beliau terus menghantar saudaranya yang bernama Unais untuk mendengar khabar berita yang berkait dengan Nabi Muhammad ini. Dan sesudah itu beliau terus bertemu dengan Rasulullah di Makkah Al-Mukarramah dan memeluk Islam. Dan beliau menunjukkan keberanian melafazkan syahadah di hadapan sekalian musyrikin Mekah di kota Mekah, yang mengakibatkan beliau dipukul. Dan dipukul begitu teruk sehingga datang Abu Sufyan yang ketika itu belum Islam. Abu Sufyan menyatakan, tidakkah kamu tahu dia ini daripada kabilah Ghifar, yang mana kafilah kamu melalui kawasan dia, nanti teruk kamu, ini kafilah kamu akan terancam. Akhirnya mereka memberhentikan penganiayaan terhadap Abu Dzar Al-Ghifari. Dan Abu Dzar juga lambang kepada orang yang mempunyai visi yang tinggi dalam dakwah. Dan beliau pernah berkata kepada Nabi SAW, saya takkan jumpa kamu ya Rasulullah sehingga seluruh kabilah saya masuk Islam. Dan beliau pulang, beliau berjaya mengislamkan kabilah Ghifar dan kabilah yang berjiran dengannya, iaitu kabilah Aslam. Dan beliau datang bertemu Nabi SAW pada tahun ke-7 Hijrah, pada tahun yang sama di mana berlakunya peperangan Khaybar, pada tahun yang sama di mana umat Islam yang berhijrah di Habasyah pulang ke Madinah Al-Munawwarah antara Ja'far bin Abi Talib. Maka tahun ke-7 dianggap tahun paling gembira bagi Nabi SAW kerana kemenangan perang Khaybar, kepulangan Ja'far bin Abi Talib dan rombongan yang menetap lama di kota Habasyah,
dan juga Abu Dhar yang membawa kabilah Ghifar dan kabilah Aslam. Dan Abu Dhar ni seorang lelaki yang soleh, sehingga Isterinya apabila diberi tahu tentang ataupun maklum tentang kemuliaan Abu Dhar Al-Ghifari, maka beliau sanggup bersabar dengan Abu Dhar untuk sama-sama mengikuti Abu Dhar pergi ke satu kawasan namanya Ar-Rabdah. Di sana timbul satu kekeliruan yang cuba diwarwakan atau cuba dimanipulasikan oleh golongan mustasyrikin. Kononnya Abu Dhar dengan Uthman bin Affan ada perselisih faham atau perselisihan, perbalahan, yang menyebabkan Uthman menghalau keluar Abu Dhar ke satu kawasan namanya Rabdah. Rabdah ni saudara, kawasan yang berada di pinggir Madinah. Dihalau ke sana, walau bukan kerana Abu Dhar sendiri meminta supaya beliau berada di situ. Ini kerana Abu Dhar ni saudara, dia seorang yang amat zuhud, dan timbul rasa bimbang dan takut bila sahabat yang Rasulullah tinggalkan ini telah menjadi kaya raya. Dia bimbang kekayaan ini akan melupakan para sahabat. Maka beliau mengambil kesempatan untuk memberi ingat kepada sahabat-sahabat yang ada harta banyak. Demikian juga para tabi'in, supaya berhati-hati dengan harta yang banyak. Barangkali cara tegurannya agak keras, menjadikan timbul rasa kurang senang. Antara orang yang juga ditegur oleh Abu Dhar ialah Anas bin Malik, yang ketika itu jadi jutawan, dan juga Abu Hurairah yang juga menjadi jutawan ketika itu, dan beberapa orang sahabat lain yang zaman Rasulullah mereka terkenal dengan miskin, mereka terkenal dengan katakan kurang harta. Tiba bila zaman Uthman ni ramai sahabat jadi kaya raya, maka Abu Dhar bimbang mereka akan lari daripada manhaj cara hidup Nabi SAW. Walaupun pada sahabat ini mereka ada isytihad sendiri, kenapa mereka memilih kekayaan. Sebagaimana sabda Nabi, ni'mal malu as-salih lil mar'i salih, sebaik-baik harta bila berada di tangan orang baik, sebagaimana hadis riwayat Imam Ahmad dan juga disahihkan oleh Al-Hakim. Dengan kata lain, sehingga isterinya sanggup, tak apalah kita pergilah duduk jauh dekat Rabdah, supaya mengurangkan konflik dengan para sahabat yang memilih jalan untuk menjadi kaya raya ketika itu. Dan beliau mati keseorangan. Maksud keseorangan, isterinya ada, tetapi tidak ada orang-orang kampung yang keliling dia, tak ada. Kawasan itu tinggal di 2 orang. Maka isterinya pun menunggu, takut-takut ada orang lalu kawasan ni yang nak pergi menunaikan ibadah haji daripada Madinah. Tunggu di situ sehingga datang Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, di mana Abdullah bin Mas'ud yang melihat perempuan ini dikenal ini isteri Abu Dhar, maka dia dengan rombongan hajinya melakukan solat jenazah kepada Abu Dhar. Dan beliau berkata, benar sabda Nabi SAW bahawa wahai Abu Dhar, kamu akan mati berseorangan dan dibangkitkan berseorangan. Kini Abu Dhar dengan manhaj dia, dengan prinsip dia, dia pertahankan sehingga dia sanggup berada berjauhan dengan para sahabat yang lain dan dia pegang kepada prinsipnya. Ini cerita Abu Dhar yang cukup mulia, yang dikatakan sahabat yang memulakan alam kesufian di kalangan sahabat. Bukan bila cerita tentang kesufian sebenarnya yang berlaku pada kurun yang keempat. Mereka mengambil kebanyakan manhaj dan prinsip sufi daripada kehidupan Abu Dhar Al-Ghifari, yang sanggup kehilangan duniawinya, yang sanggup kehilangan segala kesenangannya demi mencari keredaan Allah SWT. Maka ini salah satu daripada kelebihan, kemuliaan Abu Dhar Al-Ghifari radhiyallahu ta'ala anhu. Kembali kepada pengajaran hadis yang berkait dengan maksud sedekah. Hadis ini mengajar kita supaya beradab dan berakhlak mulia terhadap sesama manusia, apatah lagi kepada tetamu kita atau orang yang berurusan dengan kita. Sifat-sifat seperti senyum boleh meramaikan sahabat dan mengurangkan musuh. Senyum boleh menyuburkan suasana harmoni dan aman di kalangan manusia tanpa ada rasa bimbang dan takut. Ia penama yang mujarrab dan menyelesaikan kemeluk hubungan manusia. Betapa besarnya dan luasnya pahala Allah SWT, sehingga senyum dianggap sebagai sedekah.
apatah lagi ditambah dengan sifat jujur yang merupakan sifat kemenangan seseorang dengan mencapai syurga di akhirat kelak. Benarlah sabda Rasulullah SAW yang bermaksud, wahai Ali, jujurlah kamu walaupun kejujuran itu mencelakakan kamu di dunia, kerana kejujuran itu bermanfaat bagimu di akhirat. Justru sifat-sifat yang baik seperti senyum, jujur, benar, tidak lekas marah adalah sifat yang mulia yang boleh meningkatkan lagi mutu perkhidmatan awam. Selain itu, apa yang lebih besar lagi ialah modal insan secara tabi'in yang boleh disuburkan dalam kehidupan kita. Benarlah firman Allah Ta'ala, man amila salihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Sesiapa yang mengerjakan amal soleh, sama ada lelaki atau perempuan, sama ada sedang ia beriman, nescaya kami hidupkan dia dengan kehidupan yang lebih baik daripada yang telah mereka amalkan. Berhubung dengan hadis ini secara umumnya, dia menganjurkan tentang atau memberi faham kepada kita konsep sedekah. Konsep sedekah sebagaimana Nabi SAW sebut dalam hadis yang lain, kullu ma'rufin sadaqah. Setiap perkara baik itu sedekah. Dan ini bagi membetulkan persepsi kita, menganggap hanya orang yang mempunyai harta boleh sedekah, hanya orang yang ada kelebihan harta benda boleh bersedekah. Tidak. Semua manusia berpeluang untuk melakukan amalan sedekah. Bukan kita lihat bagaimana hebatnya Islam. Islam mengambil kira senyum sebagai satu pahala yang besar dan dianggap sebagai sedekah. Mana ada agama yang menyatakan senyum itu sedekah selain daripada Islam? Melainkan agama akan meletakkan, agama lain meletakkan satu ritual yang cukup berat untuk para pengikutnya dapat pahala. Saudara, kita belajar tentang agama-agama lain, baik Yahudinya, Nasraninya, Majusinya, kita dapati mereka mempunyai amalan ritual yang cukup susah nak dapat pahala. Amalan ini sahaja yang mungkin dapat pahala, kerana itu pahala mereka hanya berkisar dalam gereja, pahala mereka berkisar dalam kuil, dalam toko, pahala mereka berkisar dalam kehidupan ritual atau kehidupan beragama secara ritual. Tapi dalam Islam tidak. Dalam Islam, kehidupan kita sehari-harian adalah ibadat. Bukan kita senyum pada saudara kita, sementara senyum pada isteri kita, anak-anak kita, ibu bapa kita, ia adalah sedekah. Bukan sekadar kita senyum adalah ibadat sedekah. Bukan kata Nabi SAW, kita suruh perkara baik, suruh anak kita sembahyang, suruh anak kita tutup aurat, suruh anak kita jangan bergaduh atau sebagainya, sedekah. Kita larang pekerja kita, larang sahabat kita, larang kenalan kita, larang orang yang tak kenal supaya jangan buat jahat, maka dia anggap sedekah. Bahkan kita tunjuk jalan kepada orang yang tersesat pun dia anggap sedekah. Kata ulama, yang dimaksudkan orang tersesat ialah orang yang tidak ada panduan. Bila dia berjalan tak ada alamat untuk dikenal, ni kampung apa, ni jalan apa, ni nak pergi ke mana. Maka kita pun beritahu dia, ni jalan menuju ke tempat ni sekian-sekian. Atau kalau cik nak pergi mana, saya boleh tunjuk jalan ni misalnya. Maka ia dianggap sedekah. Artinya kalau orang berhenti tanya kita mana jalan ke tempat ni atau ke tempat tu, kalau kita beritahu, pahala sedekah. Tak tunggu kita ulur duit RM10, RM20, bukan. Tunjuk dia jalan dan dia amat menghargai. Kalau begini sifat umat Islam, saudara-saudara semua, yang bila ditanya menjawab, bahkan menunjukkan jalan-jalan yang memudahkan saudara-saudaranya mau pergi ke suatu tempat, maka nescaya kita tak perlukan papan-papan iklan. Kerana setiap orang berperanan besar, berperanan dalam membantu saudaranya memperkenalkan tempat-tempat yang ini ditujunya. Bahkan kalau kita buang benda-benda yang menyakitkan di tengah jalan, walau Nabi SAW memberi contoh batu, duri, tulang, bahkan semua benda yang menyakitkan di tengah jalan, pelepah ke, pelepah pokok kelapa ke, atau misal mungkin lubang-lubang yang besar kita tutup, apa sahaja yang boleh membahayakan nyawa manusia, keselamatan manusia di tengah jalan, kita buat dan kita bersihkan, maka bagi kita pahala. Dan jangan kita menganggap pahala ni kecil. Jangan kita menganggap tunggu derma 4 juta baru nampak besar pahala. Jangan. Bukan kata Nabi SAW, ra'aitu rajul yataqallabu fil jannah bi syauqatin amataha
Aku pernah melihat seorang lelaki masuk syurga hanya kerana dia buang duri di tengah jalan. Aku tengok dia masuk syurga. Ya takallak. Ya takallak ni kalau terjemah bahasa Melayu mudahnya, artinya berguling dalam syurga. Guling, seronok. Hanya kerana dia buang sesuatu yang mengganggu perjalanan orang. So bila kita sebut jalan itu secara umum, tetapi sebenarnya pada semua benda, keadaan, tempat yang boleh memudaratkan orang. Misal kata atas kerusi, kita nampak kerusi itu nak patah misalnya, lalu kita pun buang kerusi itu supaya jangan ada orang duduk. Jangan pula kita tunggu siapa jatuh ni. Kita elakkan daripada orang jatuh. Umpama misal di kerusi tersebut ada tulang ke, ada benda, kita tolong sapu. Itu termasuk sedekah. Nabi SAW beri satu contoh, bukan ia bersifat tahdid. Tahdid maknanya benda ni je sedekah, lain bukan sedekah. Para ulama menggulungkan ataupun mengistimbatkan daripada hadis ni, semua perkara saudara memberi manfaat pada manusia sedekah. Dan semua perkara yang boleh menghalang mudarat kepada manusia sedekah. Dalilnya apa? Kata Nabi SAW, khairukum anfa'ukum linnas. Sebaik-baik kamu yang paling banyak beri manfaat pada manusia. Dan dalil yang lain kata Nabi SAW, man istata'a an yanfa'a akhahu falyanfa'. Siapa yang mampu beri manfaat pada saudaranya, tolong beri manfaat. Silakan beri manfaat. Sampai peringkat saudara, hati sini, setengah ulama bila saya belajar di tahun ketiga bab sihir, sampai peringkat setengah ulama menggunakan hadis ini. Setengah ulama, saya tak kata semua. Sekiranya seorang kena sihir, dah berubat dengan macam cara tak sembuh, maka tinggal satu, cari sihir, lawan sihir. Maka kalau ini boleh menyembuhkan dia, maka silakan. Saya katakan ini sebahagian pandangan ulama. Bila mereka mengambil istimbat daripada hadis, man istata'a an yanfa'a akhahu falyanfa'. Siapa mampu memberi manfaat pada saudaranya, silakan. Bukan tujuan dia nak jadi syirik, bukan, membatalkan sihir, membatalkan perbuatan sihir. Macam misal contoh, saudara, apa hukum fitnah? Kita tahu fitnah dosa. Tapi kalau tujuan kita fitnah memporak-porandakan musuh, maka boleh. Apa yang dilakukan oleh sahabat namanya Nu'aim bin Mas'ud dalam peperangan Ahzab. Apabila Nu'aim memeluk Islam, tak ada orang tahu dia memeluk Islam. Musyrikin Mekah tak tahu, Yahudi tak tahu. Nu'aim ni dia baik dengan musyrikin Mekah, dia baik dengan Yahudi. Dia datang jumpa Rasulullah, ya Rasulullah, aku Islam. Kata Nabi SAW, sembunyikan Islam dan buatlah sesuatu yang menguntungkan kita umat Islam. Maka dia mula pecah belahkan, timbulkan fitnah. Dia pergi kat musyrikin Mekah, kamu boleh percaya ke Yahudi? Yahudi tak percaya, dia tengah pakat balik jumpa Muhammad SAW dan kononnya menyesal sebab khianat Rasulullah. Nanti dia minta 10 orang tebusan di kalangan kamu, kononnya nak serah pada Muhammad bagi menebus kesilapan dia. Dia pergi pula pada Yahudi, kamu percaya ke musyrikin Mekah? Nanti habis perang di balik kampung, kamu nak ke mana? Dia kalau di balik kampung, kamu tinggal kat sini teruk, kamu dikerjakan oleh Muhammad dan tentera. Baik kamu minta 10 tebusan untuk tinggal bersama kamu supaya mereka tak akan balik, mereka tamat perang sehingga menang. Saudara, apa yang dibuat oleh Nu'aim bin Mas'ud, fitnah yang hebat. Dan Nu'aim ni kalau sudah baca sejarahnya merupakan pakar propaganda. Pakar propaganda dalam mencemaskan manusia. Dia pernah melakukan propaganda bagi pihak musyrikin Mekah dalam perang Uhud. Apabila dalam round pertama Rasulullah kalah, Abu setengah orang kata tak kalah, dia tak menang. Kalau mengambil kira, ia teknikal pada sahabat yang tidak mendengar perintah Nabi SAW. Dan Nabi boleh susung balik tentera untuk menang. Dan mereka menganggap ia tak menang ataupun ia tak kalahkan Rasulullah tidak dibunuh. Rasulullah masih selamat dan tentera Islam masih lagi kuat. Akhirnya saudara, bila Abu Sufyan tahu Muhammad tak mati, lalu mereka campur sekali lagi Rasulullah SAW dalam satu peperangan susulan selepas Uhud. Selepas beberapa hari tamat, aku campur sekali lagi. Lalu Rasulullah SAW pun, baik tak apa, kita bersedia balik perang. Nabi minta semua sahabat pergi perang. Yang sakit diusung pergi perang. Kalau sakit diusung untuk tunjukkan kami tak takut. Dan ada beberapa orang sahabat yang agak putus asa, mereka tak nak pergi. Maka pergilah sekumpulan sahabat yang kuat, yang hebat, yang berani, yang nekat.
sehingga setengah mereka diusung. Lalu bila sampai ke tempat yang dijanjikan, maka datang Nu'aim bin Mas'ud. Masa itu Nu'aim melakukan propaganda bagi pihak Muslim Mekah. Innan nas qad jama'u lakum fakhshawhu. Wahai Muhammad, kali ini dibawa ramai lagi ni. Kali ini dibawa lebih ramai daripada tentera Uhud. Apa kata Nabi SAW dan orang beriman? Wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakeel. Mereka berkata, cukup bagi kami Allah. Bawalah ramai mana pun, cukup bagi kami Allah, dia sebaik-baik pembantu. Akhirnya propaganda ni kalah di hadapan doa dan ungkapan munajat Nabi SAW, penyerahan Nabi SAW dan para sahabat, iaitu hasbunallah wa ni'mal wakeel. Dan memang ini cara propaganda musuh. Cuma saya nak katakan Nu'aim bertaubat, digunakan propaganda yang sama memecah belahkan tentera Ahzab. Ini pakar propaganda dalam zaman Nabi SAW sebelum ini, ataupun zaman Jahiliyah, zaman Rasulullah, sehingga zaman dia memulai Islam. Artinya kita nak kiaskan, fitnah ni haram, tapi untuk manfaat, jadi dibenarkan, seperti memecah belahkan musuh. Sehingga memang haram hukumnya, ini jumhur ulama. Namun sekiranya, kita kata sekiranya memang tak ada lawatan lain, ni dia satu, maka berdasarkan hadis tersebut boleh. Dan kita lihat juga bagaimana Islam menghalang segala perkara yang boleh bawa mudarat. Kata Nabi SAW, la dara wa la dirar. Tidak boleh ada perkara yang memberi mudarat dan mendatangkan mudarat. Artinya asal Islam menjadikan setiap orang beriman memberi manfaat, dan menjadikan setiap orang beriman menghalang mudarat untuk bagi saudaranya. Maka semua benda ni namanya sedekah. Apa yang Nabi sebut ni sebagai contoh, bukannya menunjukkan bahawa ni je sedekah, lain tak. Sebagai contoh. Artinya kalau senyum pun sedekah, suruh bercakap pun sedekah. Kalau cakap tu baik, menenangkan jiwa. Dalam hadis yang lain sebagai buktinya, Nabi SAW menyatakan, la adwa wa la tirata wa yu'jibul fa' kila ya Rasulullah wa man fa' qala kalimatun tayyibah. Tiada jangkitan penyakit dan tiada kecelakaan pada burung yang menghairankan aku ila al-fa'lu. Rasulullah kata, ya Rasulullah, fa'lu tu apa benda? Fa'lu ni maknanya optimis, tapi sahabat nak faham maksud makna sebenar. Fa'lu ni maknanya, kata Rasulullah, ialah kalimah yang baik. Kalimah yang baik bila kita bercakap diberi keyakinan. Contoh bila anak kita nak bersunat, tak ada apa, sikit je, ayah dah biasa, ayah 4 kali dah sunat. Maka anak kita sendiri jadi yakin. Tapi kalau kita, oh terak, habis lepas ni Tok Udin dipotong habis, mati lah kamu. Itu bukan kalimah yang memberi suatu keyakinan. Dia menakutkan kita. Kita diajar orang beriman, beri kalimah fa'lu yang merangsangkan, yang memberangsangkan, yang mewujudkan keyakinan. Kawan kita nak berniaga, yang memang berniaga, insya-Allah jadi tepat ni, okey ni okey. Berniaga ni tak susah, insya-Allah boleh berjaya, asalkan begini-begini. Ni sebut nak berniaga, semua orang berniaga, bengkrak lah kamu. Itu kalimah tidak baik dan bukan bersifat sedekah. Kita saudara, sekiranya tak mampu untuk tolong secara material, bercakaplah dengan cakap yang baik, ia sedekah. Kalau senyum pun sedekah, pada dia akan mendatangkan rasa gembira, seronok. Apatah lagi bercakap. Kerana cakap lebih kuat daripada senyum. Jadi kalau jiran sebelah kita jumpa kita senyum, asyik senyum bila nak cakap ni. Ya, kita dah nampak baik mukadimah dia, tapi bila dia cakap semakin yakin kita dia orang baik. Tegur kita, tanya kita sekian-sekian. Maka kalau Nabi sebut senyum sedekah, cakap sementelah. Beri pendapat sementelah lagi, bukan sekadar bercakap, tanya ke apa, beri pendapat pula, beri nasihat. Sebab itu dia antara perkara hak kepada orang Islam, wajib. Tapi bukan wajib syar'i. Wajib dengan makna hak, patutnya kita tak luputkan benda ni. Nabi kata, wa izastansahaka akhuka falyansah, wa izastansaha akhuka fansah lahu. Kama qala sallallahu. Bila saudara kamu minta nasihat, maka beri nasihat. Tuan, saya nak pergi musafir ni, pergi Mekah, apa nasihat? Beri nasihat. Itu hak yang wajib. Bukan wajib makna kalau saudara bagi berdosa. Wajib maknanya satu benda yang tegas, yang kita perlu lakukan. Tak patut kita sebagai orang Islam, dia orang minta nasihat, kita tahu, kita tak beri nasihat. Saya misalnya nak pergi ke Kuala Lumpur, bila tak nasihat tempat mana ada speed track, kita beri nasihat. Sini ada speed track, sini ada speed track, hati-hati.
Sebelum pukul 8 tak ada speed trap, cuk laju-laju. Apa? 8 pukul 8 speed trap banyak. Misalnya, ini nasihat yang baik. Nasihat yang baik, tidak kawan tu kesian dia. Gaji 600 bayar speed trap je. Maka nasihat-nasihat yang baik yang bermanfaat pada orang Islam. Maka ini konsep sedekah yang begitu agung yang disebut oleh Nabi SAW.